Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Ya, jadi live hari ini adalah satu perutusan peribadi saya kepada Perdana Menteri yang amat berhormat, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ya, kita boleh lihat sudah ada satu kecemasan tahap tinggi dalam kepimpinan tertinggi UMNO. Dan berdasarkan maklumat yang saya terima, ini dicetuskan oleh KEM Kluster Mahkamah. Jadi untuk penjelasan lanjut, apa maksud saya bila saya kata KEM Kluster Mahkamah, ianya melibatkan pemimpin UMNO yang menghadapi tuduhan-tuduhan jenayah dalam mahkamah dan juga penyokong mereka dari kalangan ahli Parlimen Barisan Nasional. Jadi itu adalah KEM Kluster Mahkamah. Jadi KEM Kluster Mahkamah ni bukannya besar, hanya melibatkan segolongan kecil ahli Parlimen Barisan Nasional, tetapi sudah berlaku kecemasan tahap tertinggi. Ya, dan dikatakan ada pertemuan yang telah berlaku, dan di dalam pertemuan ni salah satu perkara utama yang menjadi pertimbangan ialah pembubaran Parlimen dan pilihan raya segera. Okey. Jadi saya percaya keterdesakan ini adalah susulan perkembangan rayuan terakhir kes SRC Najib Razak. Jadi dalam keterdesakan ini sudah ada saya kira rancangan untuk menekan Ismail Sabri untuk mengusulkan pembubaran Parlimen kepada yang di-Pertuan Agong. Dan saya difahamkan dalam perjumpaan ini Ismail Sabri tidak hadir, maka ada satu kumpulan yang sedang menghala atau telah menghala ke pejabat Perdana Menteri untuk cuba berjumpa dengan Ismail Sabri selaku Perdana Menteri. Jadi anda perlu faham, Kluster Mahkamah dan KEM Kluster Mahkamah sengaja tidak ingin faham atau berpura-pura tidak faham perbezaan peranan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri dan ahli UMNO. Sebagai ahli UMNO, Ismail Sabri wajib akur kepada ketentuan dan ketetapan kepimpinan tertinggi parti. Tetapi sebagai Perdana Menteri, Ismail Sabri tidak perlu akur terhadap sebarang keputusan parti kerana Ismail Sabri secara berperlembagaan hanya tertakluk kepada atau bertanggungjawab kepada kerajaan dan yang di-Pertuan Agong dan juga rakyat Malaysia. Di dalam perlembagaan dalam hal-hal prerogatif Perdana Menteri atau apa jua hal berhubung tadbir urus negara, tidak ada istilah parti. Maka perlembagaan persekutuan buta parti. Maka apabila kita bercerita tentang pembubaran Parlimen, jadi ini adalah kuasa budi bicara Ismail Sabri sama ada hendak berjumpa dengan yang di-Pertuan Agong untuk mengusulkan pembubaran Parlimen atau tidak sebelum tamatnya tempoh penuh Parlimen ke-14. Ianya bukannya sesuatu yang boleh diputuskan oleh parti dan adalah amat salah bagi parti memaksa Perdana Menteri. Justru berdasarkan segala yang berlaku, saya berharap Ismail Sabri perlu mengambil pertimbangan segala hujahan saya berhubung perlunya darurat politik dan juga hujahan Peguam Muhammad Hanif Katri Abdullah berhubung perkara yang sama. Jadi sekarang negara kita amat-amat memerlukan darurat politik untuk melumpuhkan terus politik, khususnya politik kotor yang sedang dimainkan oleh Kluster Mahkamah. Dan dengan itu selepas darurat politik boleh diwujudkan ordinan-ordinan darurat yang bersesuaian untuk melumpuhkan terus politik negara. Dan diharap juga Ismail Sabri akan melepaskannya kepada yang di-Pertuan Agong untuk seterusnya mewujudkan satu majlis untuk tadbir urus negara dengan individu-individu, tokoh-tokoh yang sesuai untuk membantu Perdana Menteri mentadbir urus negara. Jadi dengan itu Ismail Sabri boleh terus kekal sebagai Perdana Menteri sehingga tamatnya tempoh penuh Parlimen ke-14 iaitu pada Julai 2023. So itulah perutusan saya kepada Perdana Menteri. Dan seperkara lagi sebelum saya mengakhiri live ini, saya lihat blogger-blogger pro Najib sekarang sudah tidak tentu hala dan sedang menembak dalam gelap. Ya, tidak tahu siapa yang ingin disalahkan. Saya dah ulang beribu kali dan saya akan terus ulang sebanyak kali yang boleh
bahawasanya dalam keterdesakan blogger-blogger pro Najib ini, mereka sedang menuding jari kepada Ketua Hakim Negara selepas gagal dalam isu Hakim Nazlan. Kini sasarannya Ketua Hakim Negara, sampai suami Ketua Hakim Negara pula dipersoalkan. Retorika-retorika palsu dan fitnah sedang dilemparkan di dalam media sosial, ya. Dan apabila perkara itu tidak berjaya, kini mereka mencuba pula taktik baru untuk menyalahkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Kononnya Ketua Hakim Negara adalah atas pencalonan Tun. Jadi pertama sekali, mana-mana Ketua Hakim Negara, mana-mana Peguam Negara perlu ada pencalonan Perdana Menteri. Jadi ataupun lazimnya adalah atas pencalonan Perdana Menteri. Jadi Mahathir telah mencalonkan Ketua Hakim Negara yang ada sekarang ni pada ketika beliau menjadi Perdana Menteri. So what? Apakah perkara ni membuktikan ada sesuatu yang tak kena? Setiap Ketua Hakim adalah dilantik atas satu pencalonan. Jadi apa masalah dengan blogger-blogger pro Najib ini? Apa yang cuba dibuktikan oleh mereka dengan menimbulkan pencalonan ni? Jangan lupa, segala keputusan berhubung kes SRC dibuat bukannya di bawah pentadbiran Mahathir. Ianya dibuat di bawah pentadbiran Gandingan Barisan Nasional dan Perikatan Nasional, dan kini Perdana Menteri Malaysia tak lain tak bukan Ismail Sabri. Ya, jadi sepatutnya blogger-blogger pro Najib ini perlu tanya, jika benar ya Ketua Hakim ni bermasalah ke, ataupun UMNO tidak setuju sebab dia ni pencalonan Mahathir ke, mengapa Ismail Sabri tidak membuat pencalonan baru bagi Ketua Hakim baru? Ismail Sabri sendiri membenarkan Ketua Hakim ini terus kekal. Ismail Sabri sendiri membenarkan Peguam Negara ini terus kekal. Dan saya ulang, Perdana Menteri sekarang adalah orang UMNO. Dan jangan lupa, Ismail Sabri naik sebagai Perdana Menteri atas pencalonan Najib sendiri. Jadi berpada-padalah ya blogger-blogger pro Najib. Saya lihat anda sudah makin kelam kabut, anda sudah makin tidak menentu, anda sudah makin mengarut, anda sudah makin merapu. So itu sahaja penjelasan saya. Sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.